Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para penonton sekalian? Bersama-sama saya Afian bin Makrawi, dan ini kali pertama saya buat dalam bentuk video slide presentation begini tentang isu MRTT dan juga MLTT. Dia tidak ada sebarang kaitan dengan isu LTTE yang sedang diperkatakan atau juga tak ada kaitan juga dengan LGBT. Topik kita ialah tentang MRTT dan MLTT. Cara mudahnya nak faham, MRTT ini ialah coverage yang reducing, R itu, dan MLTT yang level, mana kata dia satu level sahaja. Dan maksud MRTT ialah mortgage reducing term takaful, manakala MLTT ialah mortgage level term takaful, ataupun yang konvensional selalunya dikenali sebagai MRTA, mati rumah tetap ada, untuk mudah nak faham. Okey, kita bagi tunjuk simulasi tentang kedua-dua MRTT dan MLTT ini. Ini contohnya, kalau MRTT dia akan reduce coverage dia, mana katalah bermula dengan 500,000, jadi setiap tahun, tiap bulan dia akan berkurangan sampai habis tempoh. Dan selalunya dalam banyak situasi MRTT tak cukup nak cover dengan baki hutang. Secara idealnya patutnya sama, tapi dalam banyak keadaan untuk home financing dengan bank tak cukup cover, kecuali kalau loan LPPSA. Manakala MLTT pula coverage tetap sama, mana kata kalau dia bermula dengan 500, tetap 500 sampai habis tempoh. Itu yang perbezaan paling ketara antara MRTT dengan MLTT. Okey, jadi kita tunjuk contoh simulasi. Katakanlah untuk kes MRTT ini berlaku kematian, maka dia akan bagi bank, syarikat takaful akan bagi pampasan berdasarkan coverage semasa. Tak semestinya sama dengan nilai hutang. Katalah nilai hutang 250,000 selepas 15 tahun, tapi coverage andaikan 200,000 saja, maka masih lagi tak mencukupi 50,000, dan 50,000 itu perlu dibayar oleh waris kalau dia nak dapatkan rumah pusaka tadi. Berbanding dengan MLTT coverage kalau start dengan 500,000, maka dia akan sama. Mana kata kalau pelanggan melanggan MLTT, kalau berlaku kematian, maka waris akan dapat 500,000. Jadi 500,000 ini mencukupi untuk bayar baki hutang 250,000. Itu contoh. Baik, contoh lain pula, kalau misal kata pelanggan ataupun pemilik rumah tadi jual ataupun buat refinance. Kalau MRTT, kontrak MRTT itu dah terbatal dan perlu buat baru. Berbanding dengan MLTT, tak perlu pun batalkan sebab dia tidak ada sebarang connection direct dengan loan rumah, dengan home financing tadi. Dan malah kalau bisa kata beli rumah lain pun boleh gunakan satu MLTT yang sama, gantung pada situasi lah. Okey, Seterusnya ini antara beberapa perbezaan, jadual perbezaan antara MRTT dengan MLTT. Kita pergi satu persatu. Okey, pertama, MRTT ni caruman dia lebih rendah, lebih rendah berbanding dengan MLTT. Tapi kalau MRTT convert dalam financing, selalunya beza bulanan tersebut tak jauh beza dalam RM20, RM30. Itu contoh saya dah tunjukkan beberapa sampel. MRTT sepatutnya bayar sekaligus, tapi bila convert dalam financing, dia akan jadi lebih kurang sahaja dengan MLTT, beza dalam RM20, RM30 saja. Kemudian dengan MLTT memang ada pilihan terus untuk bayar, sama ada bulanan, tahunan, ataupun suku tahunan ataupun setengah tahun. Mana kata MRTT memang ada financing, tapi MRTT tak ada financing. Okey, tujuan polisi sama, dua-dua pun untuk perlindungan. Cuma bezanya kadang-kadang MLTT dia ada nilai tunai, bergantung pada jenis polisi yang kita ambil. Okey, MRTT tak boleh pindah bilik,
dan MLTT boleh pindah milik. Makna kata kalau akan datang beli rumah lain, boleh gunakan rumah tersebut, MLTT yang sama untuk coverage rumah yang lain. MLTT sepatutnya dia berkurangan, memang berkurangan, dan sepatutnya kena tally dengan baki hutang. Tapi kalau MLTT tidak kaitan dengan baki hutang dan coverage yang tersebut sama saja sampai tiap pemetang. Manakala MRTT penama hanya untuk bank, tapi MRTT untuk waris. Okey, kemudian MRTT kalau kita buat refinance akan terbatal, tapi kalau MRTT tidak terbatal. Dan akhir sekali, okey, saya tunjukkan simulasi. Kalau misalnya kata berlaku kematian, wang pampasan akan dibagi kepada bank. Kemudian bank akan bagi rumah kepada waris. Itu kalau MRTT. Okey. Tapi kalau MRTT pula berbeza. Kalau MRTT, saya tunjukkan gambar jelas lain yang berbeza. Wang pampasan tadi akan dapat pada waris. Kalau letak waris sebagai penama lah. Okey, kemudian waris perlu bayar wang pampasan pada bank, bergantung pada baki hutang. Dan kemudian rumah akan diserahkan kepada waris. Dalam konteks ini kena bincang dengan harta pusaka, iaitu waris yang ada surat kuasa lah yang akan uruskan. Dalam masa sama juga, MLTT boleh juga buat absolute assignment kepada bank. Mana kata owner buat absolute assignment terus kepada pihak bank. Okey, harap semua clear dengan penjelasan yang saya kongsikan ini. Dan jika ada sebarang soalan, pertanyaan atau berminat nak tahu lebih lanjut lagi, boleh hubungi nombor ini. Okey, jadi itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.